Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya. Hari ini kita nak sambung Putrajaya Kertas 1 bahagian kedua, bermula dengan soalan 21. Okey, tanpa membuang masa kita terus. Raja 13 menunjukkan sebuah gambar yang tergantung pada dinding. Okey, sini keyword dia tergantung pada dinding, bermaksud objek dalam Raja 13 iaitu gambar ini berada dalam keadaan pegun, dalam keadaan rest atau pegun. Okey, itu bermaksud daya paduan yang bertindak ke atas gambar ini adalah sama dengan kosong. Daya paduan ataupun daya-daya yang terlibat pada frame atau gambar ini, bila kita totalkan, jumlahkan, kita dapat kosong. Okey, kita dapat kosong. So the best answer will be A lah. Okey, kerana hasil daripada daya yang terlibat iaitu T1 milik tegangan 1, kemudian tambah dengan T2 tegangan tali kedua, dan tambah juga dengan berat yang terlibat, berat gambar itself, kita dapat kosong. Okey, keseimbangan daya. Terus kepada nombor 22, sunan spring manakah menunjukkan pemanjangan yang paling besar apabila dibebankan dengan jisim yang sama? Yang ni pun keluar banyak kali dah ni. So sini ada berapa spring? Ada spring yang berkongsi dua spring yang berkongsi ketegangan atau pemanjangan. So ini X per 2. Okey, yang C macam ni, X tambah X, so 2X. D kita ada X per 2 tambah dengan X, so dapat 3 per 2X. B pula adalah 2X bahagi 2, dapat X sahaja. So kita bandingkan, bagi soalan 22 kita dapati bahawa pemanjangan paling banyak, paling besar berlaku pada C, 2X. Okey, 23. Turus cecair manakah memberi tekanan paling besar? Okey, pada dasar bekasnya. So semua kita ambil kira di kawasan dasar mengikut kedalaman yang diberikan. Berdasarkan daripada maklumat dalam Raja, kita tahu bahawa ini adalah konsep tekanan dalam cecair. Tekanan dalam cecair ada 3 faktor, iaitu density of liquid, kedua gravitational field strength, ketiga kita ada depth, kedalaman. So dalam kes ni, disebabkan semua berlaku di tempat yang sama, kita assume bahawa gravitational field strength adalah constant dalam kes ni. Samalah bagi ke semua kes A, B, C, D. So soalan ada bagi awak maklumat kedalaman bersama-sama dengan density, ketumpatan. So kita tak boleh assume bahawa semua ni 25, 50, 50. Ni lagi dalam, mestilah lagi besar tekanan dalam cecairnya. Tak tentu juga, sebab nilai density yang diberikan berbeza-beza untuk semua pilihan jawapan. So awak kena kira satu demi satu, dan pastikan kalau yang dalam paper 2 pelajar-pelajar, pastikan kedalaman berada dalam unit meter. Yang ni 25 cm bermaksudnya 0.25 meter kalau paper 2 lah. Pastikan anda mendarab dengan unit yang sesuai. Buat jalan kira awak akan dapati bahawa C menghasilkan jawapan yang paling besar, lalu menghasilkan tekanan yang paling besar. Kita kira contoh lah untuk P sama dengan density 136,000, darab dengan G 9.81, darab dengan kedalaman 0.25. Saya tekan jap. 136 0.25
Okay, saya dapat jawapan 333,540 Pascal. Unit bagi tekanan adalah Pascal. So ini the highest answer lah. Saya tunjuk satu je untuk jimat masa. Awak cubalah kira yang lain tu, kemudian boleh bandingkan. Terus seterusnya 24. The height of a mercury column in a barometer will decrease if. Okay, 24 jawapannya adalah D, jika tekanan atmosfera berkurang. Ingat tak barometer macam mana bentuk dia? Barometer dia ada bekas, dalam bekas tu terisi merkuri, dan ada juga satu tiub yang ditelangkupkan ke dalam bekas tu. Okey, apabila kita ukur aras merkuri daripada tiub yang terlangkup ini kepada permukaan merkuri di dalam bekas, permukaan merkuri di dalam bekas, from here down to here, kita akan dapat satu nilai H yang bila kita ukur kita dapat 76 cm, dan disebabkan di dalam ni adalah merkuri, maka unit pengukuran tu kita setkan sebagai 76 cm merkuri. Yang ni lah unit bagi tekanan atmosfera di dalam unit cm merkuri. Ada banyak unit lain untuk tekanan ada unit lain juga, tapi ini salah satu daripadanya. So soalan mention bahawa ketinggian turus merkuri akan berkurang. H ni, soalan mention H ni dia akan jadi makin kurang. Bila? Jawapannya apabila tekanan atmosfera berkurang. Apabila tekanan atmosfera berkurang, bermaksud panjang H juga akan berkurang. Misalnya 70 cm, H ni tiba-tiba jadi pendek, jadi rendah 75 cm. Itu maksudnya tekanan atmosfera sekarang berubah kepada 70 cm merkuri. Okey, tiub ni awak sengitkan ke kanan, sengitkan ke kiri, naikkan ke atas, lagi mana dia tak terlebih daripada permukaan merkuri di bawah ni. Okey, semuanya tidak mengubah bacaan, tidak mengubah bacaan atau ketinggian turus merkuri. Contohnya saya lukis kedua yang kat sini, keadaan apabila tiub ini dicondongkan begini. Okay, awak still bila pakai pembaris ukur jarak menegaknya, jarak menegak daripada turus merkuri di dalam tiub kepada aras air, awak still akan dapat 76. Itu tidak mengubah ketinggian turus merkuri daripada aras permukaan liquid ataupun merkuri di dalam bekas. Ni boleh cek dalam buku, memang ada dalam buku teks ni dia tunjuk. Okey, baik, 25. Seterusnya adalah hydraulic system. Kita tahu dah hydraulic system ni berkaitan dengan Pascal's principle. Pascal's principle menyatakan bahawa tekanan di dalam ataupun tekanan yang dipindahkan dalam satu bekas tertutup adalah secara seragam. The pressure transmitted in an enclosed system are transmitted equally. Jadi tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Itu adalah prinsip Pascal. Tekanan sama, daya tak sama. Daya di sini jauh lebih kecil daripada daya yang kat sini. Kita guna small force to produce greater ataupun bigger force. Baik, jawapan paling tepat adalah D. Tekanan pada P D pula. Mana? 25 will be C. Sorry, tekanan sama. Baca kat sini pula dah. Tekanan pada ombor P adalah sama dengan tekanan pada ombor Q. Tekanan sama, force tak sama. Sebab anything yang kita nak angkat ni, contohnya kereta, jauh lebih besar beratnya banding dengan daya yang kita apply.
Kalau kita kena apply daya yang sama berat dengan kereta, baik tak payah, tak akan mampu punya. Okey, tidak akan mampulah kita angkat kereta tersebut. So logiknya di situ. Rajah menunjukkan Bunsen burner. Okey, Bunsen burner, dia kata Bunsen burner ni berkaitan dengan udara, iaitu velocity udara bertambah okey, apabila pressure menjadi rendah. Yang ni konsep Bernoulli's principle, berkaitan dengan pressure dan velocity of air. Okay, apabila udara ataupun velocity of air, fluid increase, the pressure on that region, pada kawasan itu, will be decrease. Konsep Bernoulli, salah satu daripada contoh atau aplikasinya adalah Bunsen burner. 27. Rheostat. Okay, rheostat, which physical quantity varies? Kuantiti fizik manakah yang berubah ketika titik sentuh digerakkan ke kiri dan ke kanan? Jawapannya adalah rintangan, kerana rheostat kita guna untuk mengubah nilai rintangan. Okey, rheostat adalah perintang boleh laras. Kalau kita ubah kedudukannya, kita mengubah panjang. We are altering the length of conductor. Sini wayar kan, gulung wayar. Kalau kita panjangkan length, maka rintangan jadi bertambah. Kalau kita tolak pergi belah sana, panjang konduktor jadi pendek, maka rintangan jadi rendah. So we are going to alter, we can alter the resistance based on the length of the position of the touch point. Kalau kita tolak ke kanan, dia punya jarak dia atau panjang wire yang terlibat menjadi panjang, maka rintangan bertambah. Begitulah sebaliknya. Baik, terus 28. Mengapakah sel suria mesti disusun secara siri? Okay, solar cell ke, any cell ke, dry cell ke? Because of we arrange them in series, kita tahu bahawa bateri, kalau EMF itu nilai totalnya adalah EMF 1 tambah EMF 2 tambah EMF 3 tambah dot. Ini dalam keadaan siri. Jadi kita punya nilai EMF atau nilai voltan kita akan bertambah. Okey, semuanya kita sambung secara siri lah supaya kita dapat nilai voltan yang besar. Katalah EMF pertama, bateri pertama atau solar cell pertama tu 1 volt tambah 1 volt tambah 1 volt, kita dapat 3 volt. Kalau kita sambung secara parallel, kita sambung berapa banyak pun, kita still dapat 1 volt je, sebab kita sambung parallel. Okay, so series supaya kita dapat the maximum voltage. Okay, maximum. Right, 29. Rajah menunjukkan air fryer power rating 240 volt. Yang ni adalah V dia. 2200 watt adalah power dia, P dia. Okey, berapakah nilai arus? Senang, P sama dengan I V. Nilai arus adalah P bahagi V. Okey, berapa power dia? 2200 bahagi dengan V 240. So 29 akan dapat D 9.17. Okey, banyak trial keluar ni So take note 30. Rajah menunjukkan gegelung pembawa arus. Okey, kita ada bateri. Bateri itu positifnya di sebelah kiri, negatif dia sebelah kanan. Okey, arus masuk kepada gelung yang pertama sebelah kiri, arus pergi ke sana. Sini arus datang balik. Okey, soalan kata apa? Which of the following diagram shows the pattern of magnetic field produced? Okey, bentuk ni catapult field ni mana satu yang betul? Okey, masing-masing cuba guna Fleming left hand rule. Fleming left dengan jari telunjuk jari hantu awak tu masuk ke dalam skrin. Okey, menghala ke arah skrin sekarang. Okey, bila menghala ke arah skrin,
Sebab arus tengah kita selesaikan ni adalah arus sebelah sini ya. Sekejap. This current here is away from you. So awak kalau tengah tengok skrin, okay, masukkan ataupun letakkan jari pada skrin, jari hantu. Kemudian ubah kedudukan jari telunjuk awak tanpa mengubah jari hantu tadi ni. Jari telunjuk awak mesti menunjukkan arah kanan kerana south berada di kanan. So pusing kanan. Jari hantu tadi jangan pusing, biar dia kat situ. So awak dapat ibu jari ke bawah, menandakan force ke bawah. Jadi untuk sebelah kiri mesti force ke bawah. Ini pun force ke bawah. Yang lain semua tak betul. Okey. So kita tengok sekali lalu, sepintas lalu, kita dapati bahawa macam sama A dengan D. Okey, tetapi garisan magnetic field yang terhasil berbeza. In theory A are correct. Because dalam catapult field, satu konduktor yang nak ditolak ke bawah, the magnetic field line will be on top of it. Dia akan lalu di atas, barulah boleh tertolak ke bawah, menandakan kawasan sini strong, kawasan sini weak. Okay, ataupun kalau awak nak imagine bahawa ini adalah batu, untuk awak lastik dia ke bawah, awak mesti letak tali di atas atau getah di atas, baru dia boleh lastik bawah. Sama juga di sebelah kanan, kita nak lastiknya ke atas, so tali mesti lalu di bawah. This is wrong concept. Ni terbalik ni, wrong concept. Okay, 31. Rectangular. Okay, duduk di antara magnetic field, ada XY. Sekiranya anda ingin mereka, you were to create an alternating current generator, AC generator. Okay, what should be connected to X and Y? Okay, kita nak letak apa di sini? Kalau AC, tolong hafal bahawa awak akan pakai slip rings. Okay, AC awak memang akan pakai slip rings. Itu adalah apa kita panggil sebagai fakta lah kan. Benda ni fakta lah. Slip rings fungsinya adalah untuk menukarkan kepada penjana kuasa ulang alik. Lawan dia kalau nak jadikan DC, ni lawan dia. Commutator split ring. Split ring. Alright. 32. Which statement is true about step down transformer? Apa fungsi step down transformer? Menurunkan, reduce the output. Pelajar-pelajar, the output voltage of an alternating current. Okey, perkataan ni wajib ada. Reduce, pertama reduce mesti ada sebab dia step down. Step down, jadi kena ada perkataan reduce. Yang kedua, saya dapat maklumat bahawa mesti letak perkataan output voltage, bukan voltage sahaja. Kebiasaan pelajar akan jawab, okay, step down transformer fungsi dia reduce voltage. Salah. Okay, as for now, saya dapat maklumat terbaru, mesti letak perkataan output voltage. So spesifik lah, bukan menurunkan voltan. Sebab voltan dalam transformer ada dua. Kita ada primary voltage dengan secondary voltage, input voltage dengan output voltage. So the one that is being reduced is the output voltage. Okay, kawasan output. Baik, 32, jawapan tepatnya adalah D. Voltan output lebih rendah daripada voltan input. Sebab dah diturunkan kan. 33. Okay, multi-cross. Apakah fungsi fluorescent screen yang kat sini? Fluorescent screen adalah tempat di mana cahaya cathode ray akan jatuh ke atasnya. Dan daripada reaction itu, tenaga tersebut bertukar kepada tenaga cahaya, tenaga kinetik. Disebabkan dia bergerak kan, so dia ada tenaga kinetik, maka tenaga kinetik itu bertukar kepada tenaga cahaya. B.
Okey, 34 diode. Soalan diode lagi. Dia bagi tahu bahawa the bulb does not light up. Lampu ini tidak menyala. Kenapa? So jawapannya adalah berada dalam keadaan reverse bias, pincang songsang. Okay, reverse bias. Kenapa ni? Sebab terminal positif bateri bertembung dengan terminal negatif diode. Terminal negatif bateri bertembung dengan positif diode. Tak betul. Susunan ini tidak betul. Tidak menyebabkan arus boleh melepasi diode. Okey, apa kita nak buat supaya sakit belakang. Apa kita nak buat supaya lampu ini boleh menyala? Antaranya adalah B, menyongsangkan sambungan bateri. So ada dua lah, sama ada kita terbalikkan ataupun reverse the battery connection atau reverse the diode connection. Mana-mana antara satu tu lah. Jangan dua-dua awak terbalik. Sini terbalik, sini pun terbalik juga. Tak guna satu apa pun. Okay, reverse salah satu sahaja. 34 selesai. 35, this is transistor. Apakah nama transistor yang terlibat ni? Kita tengok anak panah dia masuk kan. So yang ni PNP. Okay, ni jenis PNP. Terberikut yang manakah benar mengenai nama elektron X, Y dan Z? Ni nak namakan je. Namakan je. So jawapan dia C. X adalah pengumpul. Tengok sini. This is collector. Sini base. Sini emitter. Pemancar. Pemancar tapak dengan pengumpul. NPN ke PNP ke, tiga ni fix. Okay, beza NPN dengan PNP hanyalah kedudukan anak panah, arah anak panah dalam di kaki emitter ni lah, di bahagian atas emitter ni. Terus 36, soalan half-life. Okay, sekiranya if the initial activity of the radioactive material is 2000, of course, ni initial activity dia. Okay, what is its activity after an hour? 1 jam. Okay, sini 30 minit. 1 jam is 60 minutes. 1 jam 60 minit. Kita tanda sini kan 60 minit. Apa beza antara 30 dengan 60 ni? Berlaku dalam masa setengah jam. Kebetulan setengah jam sebelum tu dan setengah jam selepas itu. Okay, sebelum tu reaction baru nak mula lah. So lepas sejam, maksudnya berlaku 2 kali half-life. Half-life yang pertama adalah 2000 menjadi 1000. Half-life yang kedua adalah 1000 menjadi 500. Maksudnya jawapan dia 500 lah tu. Okay, berlaku 2 kali half-life. Seterusnya 37, dalam satu in a nuclear fission reaction, the energy produced is this much. This is energy E. Calculate the total loss of mass in the reaction. Soalan suruh awak cari the mass defect M. Jadi bagi nilai C kat sini lah. Okay, menurut Einstein's formula, E equals to mc square. So nak cari M sama dengan E bahagi dengan C square. Okay, so from here kita ganti nilai lah. Energy 3.15 darab 10 kuasa negatif 8 bahagi dengan 3 darab 10 kuasa 8. Jangan lupa kuasa 2. Okay, pause this video. Lepas tu cuba buat. Okay, and the answer is C. Awak akan dapat jawapan dalam kilogram. Sebab semua unit yang awak guna dalam working line adalah unit SI, Joule dan juga ms -1. So jawapan akhir awak dalam
SI juga. Ada soalan dalam set yang sebelum ni bagi pilihan jawapan dalam AMU. So awak boleh kena tukar lah kan, daripada KG nak pergi AMU macam mana. Okay. So 38, a black body is, ini direct black body maksudnya suatu jasad yang boleh serap, able to absorb all EM radiation, electromagnetic radiation. 39 saya tak akan bincang sebab saya perasan pilihan jawapan dia tu macam tak kena dengan soalan. Saya tak pastilah saya tak pasti, so I'm not going to elaborate more lah on this question. Mungkin ada pembetulan semasa peperiksaan berlaku, saya tak pasti so I'm going to skip that one. 40, last question. Diagram 25 shows a graph of maximum kinetic energy Kmax against the light frequency of 4 different types of metals. Apakah kesimpulan? Okey, daripada sini melihatkan kepada label pada soalan F0. Apakah maksud F0 di sini? F0 membawa maksud threshold frekuensi atau frekuensi ambang. Dalam bahasa Melayu dipanggil frekuensi ambang. Apa maksud ambang? Ambang ni adalah frekuensi ambang is the minimum frequency. Minimum frequency for photoelectric effect to occur. Dalam set lepas saya ada cerita berkaitan dengan photoelectric effect. Saya cerita secara ringkas lagi sekali. Kalau kita ada satu metal yang ada frekuensi ambang misalnya 5 Hz, maka untuk menyebabkan elektron berjaya ditembak ataupun dilepaskan keluar dari permukaan metal, cahaya yang jatuh ke atas metal ini mestilah membawa atau mempunyai frekuensi sekurang-kurangnya 5 Hz, iaitu menyamai frekuensi ambang kepunyaan metal. Minimum, paling kurang 5 Hz, barulah menghasilkan fotoelektron atau berlakunya photoelectric effect. Kalau kurang daripada 5, kurang daripada minimum yang kita perlukan, maka tidak berlaku photoelectric effect. Okey, tidak berlaku photoelectric effect. So dalam kes ni ni tambahan daripada video yang lepas kan. Video yang lepas saya berhenti kat situ. Sebenarnya ada cerita lagi di sebalik tu. Kalaulah kita punya frekuensi atau cahaya foton yang kita guna dan pancarkan pada metal adalah 5 Hz, yakni menyamai nilai frekuensi ambang yang diperlukan, photoelectric effect akan berlaku. Pertama. Kedua, walaupun photoelectric effect berlaku, tetapi tenaga atau energi yang diberikan kepada metal hanya mampu menyebabkan photoelectric effect berlaku, tetapi kinetic energy maksimum kepada fotoelektron yang dikeluarkan itu adalah sama dengan 0 joule. So dia keluar tanpa kinetic energy maksimum. Fotoelektron itu berjaya dikeluarkan, tetapi kinetic energy maksimumnya 0. Okey. Tetapi kalaulah saya bekalkan frekuensi foton jauh lebih besar daripada apa yang diperlukan, misalnya cukuplah 6, saya kata 6 Hz. So saya bekalkan 6 Hz saja. Allah, tak nampak pula tulisan saya naik sikit. Nampak? Okey. Katalah saya bekalkan 6. So 6 dah lebih daripada 5 kan. Maksudnya photoelectric effect berlaku dan kinetic energy maksimumnya bukan 0 lah, lebih daripada 0. Ada nilai dia. Itulah maksudnya graf di sini, pelajar-pelajar. Tengok sini Kalau kita bekalkan frekuensi yang sama dengan frekuensi ambang, maka kita tengok part sini, kita akan dapat kinetic energy maksimum kita sama dengan 0. Tapi kalau kita bagi lebih,
barulah kita dapat satu nilai kinetic energy maksimum kita di situ. Itu maksud dia. Okey, kenapa ada 3 graf? Sebab 3 metal yang berbeza. Setiap metal mempunyai nilai frekuensi ambangnya yang tersendiri. Cesium lain, zinc lain, apalah contoh metal-metal lain tu, semuanya mempunyai frekuensi ambang yang berbeza-beza. Okey, baru kita selesaikan soalan ni lah. Kita tengok pilihan jawapan mana yang paling tepat. So the answer will be A. Logam yang berbeza. Different metals have different threshold frequencies. Macam saya beritahu tadi, kalau dia cesium, dia ada standard frekuensi ambang dia. Kalau dia zinc misalnya, kalau zinc mampulah kan, saya sebut je lah contoh dia kan. Okey, dia ada nilai yang berbeza-beza lah. Beza-beza. Okey. Okey, nanti kalau dapat soalan yang lain yang berkaitan dengan photoelectric effect juga, saya akan explain lagi banyak lah. Buat masa ni, siapa yang nak belajar lebih, tengok 2021 lah, banyak juga saya bincang pasal photoelectric effect. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Good luck. Have a nice day. Jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.